Baik, seterusnya kita ikuti perkembangan banjir di Sarawak serta berita-berita lain di negeri itu bersama dengan Nursila Talaha di Studio B RTM Kuching. Nursila. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Perkembangan banjir di Sarawak. Jumlah penduduk yang terjejas banjir di Kuching dan Bau meningkat kepada 3,230 orang setakat 8 malam tadi. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Pertahanan Awam JPAM Sarawak, Siti Huzaimah Ibrahim berkata, jumlah itu meningkat berbanding 2,679 penduduk dicatatkan pukul 5 petang semalam. Beliau berkata peningkatan bilangan mangsa berikutan air pasang besar bertembung dengan air dari hulu Sungai Sarawak sehingga menjejaskan kampung-kampung di sepanjang sungai. Tambahnya, di daerah Kuching, 20 pusat pemindahan dibuka manakala 5 pusat pemindahan dibuka di daerah Bau. 25 pusat pemindahan ini menempatkan 3,230 mangsa daripada 829 keluarga. Sementara itu, tinjauan RTM di beberapa buah kampung di Petrajaya Kuching petang semalam mendapati jalan raya sesak kerana penduduk sibuk mengalihkan kenderaan ke tempat yang lebih tinggi. Ini kerana kediaman mereka telah ditenggelami air sedalam paras pinggang berikutan fenomena air pasang besar dan air di Sungai Sarawak melimpahi tebingnya. Antara kampung yang terjejas ialah Kampung Tupung, Kampung Sinjan, Kampung Lintang dan kampung-kampung di seberang hilir. Menurut penduduk kampung sekitar, air mulai pasang pada pukul 5 petang semalam dan mulai surut sekitar pukul 7.30 malam tadi. Kejadian air pasang besar dijangka akan berterusan sehingga Ahad ini dengan hari ini dan lusa mencatatkan paras tertinggi 6.2 meter. Kenyataan yang menyatakan Ketua Menteri telah mengumumkan cuti umum hari ini adalah palsu. Menurut Setiausaha Akhbar Ketua Menteri Ambrose Cheng, pihak pejabat Ketua Menteri tidak pernah mengeluarkan kenyataan tersebut. Ambrose dalam satu kenyataan media yang dikeluarkan malam tadi menasihatkan orang ramai tidak mempercayai berita palsu itu. Namun Tan Sri Adenan mengingatkan orang ramai supaya berjaga-jaga dan mematuhi arahan pihak gerakan operasi banjir demi keselamatan mereka jika dilanda banjir. Pihak tidak bertanggungjawab menerusi media sosial telah menyebarkan pengumuman itu berikutan keadaan banjir di Sarawak dan ia menjadi viral. Tanpa mengira latar belakang dan agama, sebuah badan bukan kerajaan teruja untuk membantu penduduk yang terjejas banjir di Kuching. Bagi pengasas Kelab Pacuan 4 Roda Kuching, Mixmap, pihaknya terpanggil untuk membantu sesiapa sahaja yang memerlukan bantuan mereka. Katanya ketika ini kelab berkenaan mempunyai 40 buah kenderaan pacuan 4 roda dan pihaknya sentiasa bersedia memindahkan penduduk sekiranya diperlukan. That was what we did for the last year at somewhere in Kampung Simpok. We helped to relocate those all people from the house affected by the flood. Sementara itu, tinjauan bersama media di sekitar Kampung Gersek sehingga Kampung Bintawa di Kuching mendapati kebanyakan rumah-rumah yang terletak di kawasan rendah ditenggelami air. Bagaimanapun, belum ada pemindahan dibuat setakat ini. Sementara itu, beberapa kawasan tumpuan orang ramai di Bandaraya Kuching telah ditenggelami air berikutan air pasang besar yang melanda Kuching bermula 5.53 petang semalam. Antara yang dibanjiri ialah pusat beli belah lebuh India atau lebih dikenali sebagai India Street dalam kalangan masyarakat setempat. Turut dinaiki air ialah tebingan Kuching dan kampung-kampung yang terletak di tebingan Sungai Sarawak. Tinjauan RTM di sekitar Kuching mendapati orang ramai mula berpindah ke pusat pemindahan serta memindahkan barangan terutama kenderaan ke tempat yang lebih tinggi. Dalam pada itu, pusat pemindahan Dewan Tupong Tengah yang mula dibuka sejak Isnin terus menerima penduduk yang mula berpindah kerana rumah mereka digenangi air akibat air pasang besar sekitar 6.1 meter petang semalam. Akibat fenomena king tide yang berlaku semalam hari, air pasang luar biasa, sebabnya air pun hari itu pun kita pun tak menyangka air yang akan besar sampai acap ke rumah orang lah sampai. Malah Muhammad juga menjangkakan lebih ramai yang akan berpindah berikutan air pasang besar yang diramal berlaku awal pagi tadi.
Malaysia akan mengambil contoh dasar kerajaan Singapura dalam pengurusan tenaga kerja warga emas sebagai salah satu persiapan untuk mencapai status negara tua aging nation menjelang 2030. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Karim berkata, sebagai negara jiran, Singapura merupakan contoh terdekat dan terbaik dari aspek pengambilan semula tenaga kerja warga emas untuk memastikan mereka terus terlibat dalam menyumbang ke arah ekonomi negara. So Changi Airport sebagai contoh, Changi Airport di Singapura is all run by warga emas. Mencuci apa-apa di Changi Airport is warga emas. So saya sebenarnya nak duplicate, nak ikut cara itu di mana saya nak minta MAHB juga sama. Datuk Seri Rohani berkata demikian dalam sidang media selepas melawat penghuni warga emas di Rumah Seri Kenangan Kuching dan menghadiri jamuan makan tengah hari bersama mereka sempena Tahun Baharu Cina di Kuching. Ke arah itu katanya kementerian beliau akan berbincang dengan Kementerian Sumber Manusia untuk memperhalusi dasar dan akta membabitkan tenaga kerja warga emas di Malaysia selain menjadikan polisi negara Republik tersebut sebagai rujukan. Berdasarkan statistik dari Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO, Malaysia dijangka mencapai status negara tua pada 2030 bersama 33 lagi negara-negara lain apabila penduduk berumur 60 tahun ke atas mencapai 15% daripada jumlah keseluruhan populasi. Sementara itu, dalam kunjungan tersebut, Datuk Seri Rohani turut menghulurkan sumbangan berupa hamper dan paket angpau kepada lebih 60 penghuni di rumah itu. Amalan kunjung mengunjung sempena sambutan Tahun Baru Cina diteruskan semalam. Di Miri, Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud serta isi Tuan Puan Ragat Krudi Taib berkunjung ke rumah Presiden Kumpulan Shamling Tan Sri Yao Tek Seng dan Menteri Muda Perhubungan Datuk Lee Kim Sin. Tuan Yang terutama turut mengunjungi kediaman pengurusi Kumpulan Sinyang Tan Sri Datuk Ling Cheong Ho dan beberapa ahli perniagaan terkemuka yang lain. Di Sibu, ramai pemimpin tempatan mengadakan rumah terbuka. Antaranya ialah pengurusi Parti Rakyat Bersatu UPP Cawangan Pelawan, Datuk Janet Lau yang mengadakan rumah terbuka di pejabat UPP Pelawan di Sungai Merah Sibu. Jelasnya sambutan Tahun Baru Cina ini juga menunjukkan sokongan berterusan rakyat kepada parti tersebut memandangkan pihaknya telah melakukan pelbagai kegiatan di kawasan tersebut bagi membantu rakyat di peringkat akar umbi. They all very supportive on our groundwork. So far we have done a number of road repairs and then also a lot of charitable work, and people all very supportive. They either support in monetary sense or they come personally and help. Di Pulau Lihua, Ketua Unit Kepolisian turut tidak ketinggalan mengadakan rumah terbuka yang dihadiri rakan-rakan dari balai-balai polis di sekitar Bandar Sibu. Sementara itu, semangat perpaduan jelas terpamer di Bandar Sarike dengan penghulu Adu Ting menjemput rakan-rakan berbangsa Iban dan Melayu datang ke rumahnya yang terletak di Jalan Haruan di Sarike. Majlis tersebut dihadiri Menteri Pembangunan Sosial Tan Sri William Mawan Ikom yang datang bersama rombongan beliau dari Pakan. And the government is very supportive of this and try to even create more forum to make sure that this sort of a very close relationship is preserved and then sustained. And we are very glad that this is the tradition and hospitality of Sarawak. Jelasnya tradisi kunjungan dari rakan pelbagai kaum merupakan simbol perpaduan unik negeri ini yang telah berjaya dipertahankan sehingga sekarang. Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Cawangan Piasau Miri kini menggerakkan jentera parti cawangan itu bagi menghadapi pilihan raya negeri akan datang. Setiausaha Agong SUPP merangkap pengurusi SUPP Cawangan Piasau Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata beliau amat berbesar hati kerana telah tercalon bagi mewakili kerusi Dewan Undangan Negeri Piasau dalam PRN kali ini yang disifatkan sangat mencabar bagi seorang wakil rakyat.
And yesterday, yes, the party president has issued a statement regarding 16 areas that all these calon are already in place, and they have been working on the ground, and they have been very much accepted by the ground for the people. Beliau ditemui pada Majlis Terbuka Tahun Baharu Cina di kediamannya di Jalan Tanjung Bunga 1 di Miri. Beliau turut terharu kerana jumlah mereka yang mengunjungi rumah terbuka itu meningkat berbanding tahun lepas. Bagi beliau, peningkatan itu menggambarkan peningkatan jumlah sokongan terhadap SUPP. Kami tiga tu datang situ lah nak bertemu rakan-rakan dan jumpa YB juga macam apa untuk mengeratkan silaturahim lah antara kedua bangsa kan. Macam Cina pergi rumah Melayu pergi kunjung ke rumah dia lah YB macam dia lah, sama-sama satu Malaysia. Penduduk di kawasan Bak Kelalan perlu bijak membuat percaturan mengenai masa depan mereka bagi memastikan kawasan berkenaan tidak terus ketinggalan dari arus pembangunan negeri Sarawak. Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar 2, Datuk Amar Wang Tengah Ali Hassan berkata Bak Kelalan masih ketinggalan dan berharap penduduk sedar bahawa pembangunan hanya akan dilaksanakan jika mereka bekerjasama dengan kerajaan. Saya tahu keadaan di Bak Kelalan banyak yang ketinggalan dan keperluan-keperluan masih banyak yang perlu dilaksanakan. Maka hanya dengan mereka sealiran dengan kerajaan akan dapat mempercepatkan proses pembangunan itu sendiri. Dan saya berharap akan berlaku kesedaran di kalangan masyarakat khususnya di kawasan Bak Kelalan itu sendiri. Sebab pokok pangkalnya, lebih lagi kita di kawasan bawah bandar, kita amat memerlukan pembangunan. Justru beliau menyeru pengundi khususnya yang berasal dari kawasan Merapuk dan Bukit Sari yang telah dipindahkan ke kawasan Bak Kelalan akan terus memberi sokongan kepada Barisan Nasional pada pilihan raya akan datang. Beliau optimis pengundi di kawasan itu adalah penyokong kuat BN dan berharap akan memberi petanda positif ke arah merampas semula kawasan Bak Kelalan daripada pembangkang. Beliau ditemui pada majlis penyampaian sumbangan Tahun Baharu Cina kepada warga emas, ibu tunggal dan orang kelainan upaya di Bandar Lawas. Seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Baik, antara liputan acara dalam agenda hari ini, Pengarah Kesihatan Negeri Sarawak, Datuk Dr. Zulkifli Jantan akan mengadakan sidang media berhubung International Confab and Methanol and Child Health di Ibu Pejabat Jabatan Kesihatan di Kuching pada pukul 2.30 petang. Sementara itu, pada pukul 10.30 pagi, Isteri Ketua Menteri Puan Sri Jamilah Anu akan menghadiri majlis penyerahan cek kepada Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Berita seterusnya kembali ke Angkasa Peri bersama Hanim. Baik, langsung